Okey, kali ini kita bersama dengan tetamu jemputan kita. Dia mempunyai pengalaman dalam bidang interior design selama 15 tahun. Pemenang anugerah Most Influential Young Entrepreneur tahun 2018. Pada tahun 2019, beliau telah ada di dalam online show daripada majalah interior design terkemuka iaitu Impiana Makeover 2019. Masuk juga di dalam dalam beberapa majalah dan surat khabar seperti Impiana, Glam Deco, Surat Khabar Utusan, Newsread Time dan Berita Harian. Dan beliau juga merupakan speaker yang telah memberikan ceramah di beberapa buah program yang besar-besar dan merupakan penasihat pakar industri untuk beberapa universiti awam yang besar iaitu seperti di UIA, UiTM dan di Sunway College. Okey, saya perkenalkan entrepreneur, author, speaker Tuan Amin Yusof daripada EA Alam Reka Senang Berhad. Okey Tuan Amin, mungkin ada sedikit penambahan yang Tuan boleh cerita sikit tentang diri Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bina Pain. Thank you kepada Tuan Ibrahim kerana sudi untuk nak jemput saya pagi ini. So this is benda yang saya sangat-sangat seronok adalah tentang apa? Tentang nak kongsikan ilmu tentang design is a lifestyle. So ini adalah antara passionate pihak-pihak kami. Kami syukur sebab bila ada usaha-usaha sama ini antara Mami Home dan Bina Pain. So ini adalah benda yang boleh bagi lagi kuat lagi untuk rakyat Malaysia faham, pandai dan jelas tentang cara yang lebih bagus untuk kita nak dapatkan rumah impian. Okay, so saya founder kepada Mami Home. So ini adalah tahun yang ke-12 kami dalam bidang ID. Masa saya dalam bidang ini, tapi company is tahun yang ke-12. So this is apa yang kami passionate buat adalah kita nak bagi semua rumah boleh buat renovasi dengan selamat, dengan desain yang matang, kepakaran dalam bidang ID ni. So sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi untuk nak jemput kami untuk nak kongsikan ilmu hari ini. Alright? Okey, sebelum kita mulakan kepada tajuk, kita mungkin nak tahulah kenapa Tuan Amin boleh masuk dalam bidang ni dan apa yang inspirasikan Tuan Amin untuk masuk dalam bidang ni. Wow, menarik juga soalan tu. So, kisah dia adalah of course saya memang minat tentang seni. Saya memang minat tentang seni daripada sekolah rendah sampai ke menengah, semua kita ambil aliran seni. Cuma bila kita dah nak masuk U ni, saya pun minta semua bidang seni, which is art and ID, architecture, and then laman. So yang last sekali adalah QS. So apakah yang saya dapat adalah saya dapat graphic design. Kan? So bila kita masuk ke Poly JB dulu, sekejap saja 2 weeks, lepas tu saya dapat offer untuk interior design dekat UiTM Perak. So saya pun join UiTM Perak. So bila dah habis fasa diploma, saya bekerja sekejap, lepas tu saya sambung ke degree UiTM Shah Alam. Lepas tu bila dah habis degree, saya pun dah bekerja sekejap, lepas tu saya ambil master part time dalam Conservation Heritage Management dekat UiTM Shah Alam juga. So dalam masa saya bina bisnes ini, so of course kita banyak halangan, tapi kita telah sukses untuk nak bantu lebih daripada 1,500 ruang yang kita dah bantu dah. So bayangkan dah berapa banyak cat yang kita dah pakai. Kan? Alright. So kenapa kita duduk dalam bidang ini adalah sebab kita nakkan orang dapat renovasi dengan
design yang matang, selamat dan siap on time. Sebab dekat luar itu ada banyak masalah yang benda ni hadapi. Apa dia? Klien ada kena tipu, bengkon lari, lepas tu bila dah siap tak boleh sama pula macam dalam design. So inilah benda-benda yang boleh mencetuskan kenapa kami buat apa yang kami buat hari ini. Okey. Terbaik tuan. Ya. Memang Okay. apa usaha yang mulia lah. Memang kita tengok di Facebook group ada apa kontraktor bergaduh dengan apa pelanggan dan sebagainya. Sebenarnya kita tak nak benda tu berlaku dan nak bagi semua orang puas hati. Okey. Betul. Okey, so tuan, kita bercakap tentang interior design kan. Okey, apa itu interior design dan apa yang membezakan interior design dengan deko-deko yang orang duk banyak sekarang dengan trending ni? Okey, boleh tuan? Okey, so now kita jawab soalan sebab ini adalah dua perkara ni adalah sangat-sangat beza. So apakah beza dia? So interior decor ni adalah watak yang akan, kalau nak senang faham, make up. Dia just make up structure yang ada. Structure yang ada ni, okay, kita nak pilih warna apa, kita nak pakai curtain apa, kita nak pakai bunga-bunga apa. So apa yang dia settlekan masalah adalah dia just decor. Okay, dia just hanya decor. Tapi interior design pula adalah dia punya tugasan adalah untuk nak mencipta ruang. Sebab kenapa dia boleh cipta ruang? Sebab dia adalah interior architecture punya background. Sebab dia perlu tahu structure, apakah yang boleh hacking, apakah yang boleh kita pecah apa semua kan. So kenapa dia perlu? Sebab dia nak mencipta ruang. Sebab tu beza dia adalah interior design ni, dekor, dia just tengok apa yang dekat depan mata dan dia just cantikkan benda tu bagus. Bagus. So itulah beza dia. So interior design dia orang memang perlukan proses belajar betul-betul lah. Kita ada degree, kita ada diploma. So itulah beza. Tapi interior decor tidak ada benda-benda itu kan. So kalau Tuan Ibrahim pun minat kalau nak buat design tu boleh tu kan. So itulah beza. Okey Tuan. Okey, sekarang ni yalah cat dengan interior design rasanya memang tak boleh nak dipisahkan lah. Sebab cat dia memberikan warna kan. Okey, so dalam tajuk warna dan fungsi kan. Okey, apa itu warna lah? Apakah fungsi warna di dalam interior design tu sendiri? Okay, so thank you pada soalan tu. So kalau kita lihat warna ni, apakah fungsi dia adalah kalau dalam satu ayat adalah warna ada aura. Warna ada aura. So maksudnya kalau kita pakai warna hitam, kita bawa aura apa? Warna oranye kita bawa aura apa? Warna biru dia watak apa? Dia ada aura apa? So itu paling senang kita nak kena faham sebab fungsi ruang tu. Warna dan fungsi ruang tu. Sebab contoh kalaulah kita nak kena faham apakah warna, maksud warna kan, apakah logiknya warna dengan ruang. So dia ada aura, dia ada energi, maka kita as a ID perlu menyampaikan mesej ni kepada rakyat-rakyat Malaysia juga tentang kepentingan letakkan warna yang betul pada rumah. So tapi yang kita kena faham adalah apa akibat dia. Apakah akibat dia kalau kita buat benda ni betul? Kan? So akibat dia adalah kita boleh menaikkan. Kita nak naikkan apa? So warna boleh menaikkan energi, satu. Warna boleh menaikkan nilai. Nilai apa? Nilai perceived value. Perceived menaikkan nilai hartanah. Kalau you salah buat warna, rugi. Orang takkan beli rumah you. Sebab itu pentingnya ilmu warna ni. Sebab itu saya sangat-sangat sokong bila pihak Bina Paint
keluarkan sesi ini, topik ini sangat-sangat membantu rakyat-rakyat Malaysia untuk nak faham betapa pentingnya warna ni. Okey tuan, warna. Okey, warna tuan cakap adalah aura, dia adalah energi. Okey, kita tengok juga dia ada juga berkaitan dengan personality pemilik rumah tu sendiri. Kan? Okey, ada yang jenis nak pasif, ada yang nak jenis nak bertenang, ada yang jenis yang suka glamour, yang jenis adventurous ni. Okey, adakah betul-betul warna ni boleh mempengaruhi lah ataupun dipengaruhi oleh personality seseorang tu? Okay, alright. So, thank you again. Soalan yang bagus. So, adakah kita boleh bawa satu contoh? Sebab benda ni saya sangat-sangat setuju. Kenapa? Adakah warna boleh? Yes, dia boleh. Sebab itu, bila kita kena faham, warna ada energi, warna ada aura. So, ini yang kita nak anda kena faham juga. Okay, so satu. So, kita nak bawa satu lah. Contoh tentang warna kuning. Okay. Warna kuning. Kita nak bawa satu contoh lah. So, warna kuning kalau based on study, so adalah warna yang cerah lah. Warna yang segar, warna yang pancaran. So, bila dia ada aura, pancaran, energi ni semua, so dalam tubuh badan kita bukannya semua benda boleh handle. Bukannya semua boleh handle. Sebab itu bila kita warna yang kuning ni, dia tidak sesuai dekat tempat yang kita akan tengok lama-lama. Contohnya, dinding TV. So kalau anda letak TV tapi belakang dia adalah warna yang kuning, so ini adalah bahaya, bukanlah bahaya tapi dia akan bagi mata anda penat. Sebab itu pentingnya warna ni dia boleh mempengaruhi kita punya fungsi hidup juga. So bayangkanlah kalau Tuan Ibrahim balik rumah penat-penat, lepas tu tengok dinding penat lagi. Adakah benda tu membantu tak hidup kita? Sebab itu kalau saya sangat-sangat kesian bila kita lihat dalam FB grup-grup yang bukan nak kata low punya standard, which is dia orang banyak yang try kan. So benda tu bagus, cubaan tu, tapi cubaan dengan ilmu lebih bagus. Cubaan dengan ilmu lebih bagus. So itu adalah untuk warna kuning. So apakah warna yang Tuan Ibrahim suka? Okay, saya suka warna yang lembut-lembut lah, warna biru lembut, warna hijau lembut, macam tu lah. Bagus. Maknanya suit lah dengan cara Tuan kan. Orang yang baik-baik kan. Tentu. Okay. Alright. Okay tuan. Tambahan lagi. Okay. Sekarang ni, okay. Interior design pula dia ada macam-macam tema. Contoh tema Scandinavian, tema klasik ataupun English modern dan sebagainya. Okey, adakah warna-warna ni menentukan dia menjadi tema? So, kalaulah bagi saya, adakah warna ini adalah penentu tema? Setuju, kerana warna adalah pilihan personality tu. Contohlah kalaulah kita kata warna yang merah adalah warna gong si fak cai. Kan? Tapi dalam hidup dia tak boleh tengok warna yang merah. So maka kesianlah kepada dia sebab dia tak boleh nak sambut gong si fak cai tu. Kan? So yang tu adalah contoh benda tu. So kalau kita tengok dalam Scandi pula, apakah warna-warna Scandi pula? Kan, warna-warna yang beige color, warna yang pastel color ni. So of course benda ni boleh, tapi macam mana dia nak suitkan dengan style tu. Kan, sebab style dia akan relate balik dengan orang dia. Contohnya kalau ni boleh suit balik dengan style yang orang tu suka ataupun konsep tu suka. So yang itulah dia. Okey. Sekarang lah kan, kita dah masuk 2021. Okey, yes. Warna dia ada trend dia. Macam
3 tahun lepas dia punya trend warna dia lain. Dan based on pengalaman Tuan Amin sendirilah, sekarang apa tema dan warna yang trending sekarang lah. Dan apa yang akan datang mungkin dalam tahun 2 tahun nanti, apakah perubahan dari segi taste warna rakyat Malaysia sekarang ni? Okay, so kalaulah kita duduk kat dalam bidang ID ni, kita pun dapat lihat apakah trend, apakah yang orang sangat-sangat suka dengan warna. So bagi saya adalah orang akan ikut apa yang orang lain suka juga. Tapi tugas untuk chat ni adalah untuk nak bagi awareness bahawasanya ada banyak warna lain lagi yang wujud asas dia. So ini adalah tugasan kita. So apakah warna yang kita paling banyak pakai adalah beige color. Asas dia adalah beige color. So ini adalah yang color grey yang ke arah off-white tu. So ini banyak. So kenapa benda ni bertahan lama? Sebab ini adalah jenis-jenis warna yang evergreen. Sebab ramai orang akan suka benda ni. Sebab tu kita pun kena lihat, kalaulah kita duduk dekat bandar, dia ada banyak orang suka color beige. Tapi kalau kita duduk dekat tepi pantai pula, dia akan banyak ada warna yang pop-up color. Which is color biru, color yang merah, color orange. Sebab itu tempat dia boleh sebab itu pentingnya kita nak kena tahu juga benda ni. Sebab tu kalau kat bandar, warna dia semua color-color subtle je, tenang je, betul? Kan? Tapi bila dekat belah-belah lain-lain sikit, dah ada warna-warna yang berani. So benda ni kita kena bersetuju untuk tidak bersetuju sebab warna ni adalah personal and dia sebab dia akan tengok career. Career benda ni. Okey, kita dah rasa dah jelas tentang warna ni. Okey, kita pergi kepada tajuk seterusnya. Tajuk satu adalah fungsi ruang lah. Okey, apa sebenarnya yang kita masukkan sebagai fungsi ruang? Adakah kita panggil ruang tamu tu memang untuk tetamu ke, ataupun macam mana, apa yang sebenarnya dimasukkan dengan fungsi ruang tu sendiri? Okay, alright. So dalam kisah rumah lah dalam kes-kes rumah ni kita tiga segmen yang owner rumah perlu tahu. So satu adalah public, dua adalah semi public, tiga adalah privacy punya area. So public ni apakah fungsi dia? Public ni apakah dia punya watak dia? Public adalah untuk semua orang boleh rasa ruang-ruang ni. Semua boleh rasa ruang ni. So ini contohnya adalah ruang-ruang tamu, foyer, satu. So bila kata kita semi pula, semi ni bila katakan adalah kalau saya dengan tuan kita dah sembang kat living, okey, kita nak masuk ke fasa yang lain. So jom kita pergi kat dining area pula. So itu adalah semi. Maksudnya orang-orang luar dia dah allow untuk masuk dalam rumah lebih dalam. Tapi saya tak akan masuk ke kitchen tuan lah, sebab kitchen tu adalah privacy ruang dulu. So bila dah asas ni dah ada, mana kita nak wujudkan satu ruang ni, kita takkan bagi orang yang datang tu terkecil hati. Okay, contohnya, apakah warna yang tuan paling tak suka tuan? Paling tak suka saya tak suka merah lah, terang. Merah terang lah kan. So apakah akibat dia tuan? Kalau lah nampak merah ni, jantung kita lebih laju ke, rasa nak marah ke? Dia rasa agresif sikit lah. Macam tu. So pentingnya kita nak kena faham fungsi ruang dengan warna ruang yang kita patut buat. Sebab itu pentingnya warna. Kita nak bagi tahu kalau orang guest datang, pelawat datang, dia akan happy and dia akan rasa sangat selesa. Sebab apa? Sebab kita menyantuni
pelawat itu. Sebab itu kita dalam orang-orang Islam, kita sangat-sangat pentingkan adab-adab ini. Sebab apa? Sebab kita kena menyantuni tetamu. Okay, so bayangkan kalau kita masuk, saya dah hadir. So apakah yang tuan akan rasa? Kan? So adakah tuan akan rasa tak best? So bila dah tak best, maka dia tak jadilah ruang yang bagus untuk orang-orang ramai. Okay? So dalam yang hotel pula, bagaimana kita watak-watak ID ni untuk nak pastikan semua orang yang datang tu India ke, Cina ke, Melayu ke, Kadazan ke, ya Western datang ke, semua akan happy. Sebab itu warna yang universal sangat-sangat penting. Okey, dari segi planning memang cantik lah. Okey, tuan dah cerita panjang lebar tentang apa, kita design satu rumah ikut dia punya fungsi-fungsi dia. Okey, betul ke? Okey, ni nak tanyalah. Ni antara soalan-soalan yang terakhir lah. Okey, betul ke dengan pemilihan warna dan planning yang betul untuk orang yang nak bagi sewa dekat rumah, nak bagi sewa rumah lah. Adakah apakah yang betul-betul membuatkan dia menaikkan nilai hartanah tu sendiri? Apakah yang dimaksudkan dengan menaikkan nilai hartanah tu? Soalan ni, sebab soalan inilah yang paling mahal pun. Okay, so line okay, line. Tuan ulang sikit ayat dia kat belakang tu. Bagus soalan tu. So inilah soalan yang paling mahal sekali. Bagaimana warna boleh menaikkan nilai hartanah? Okay, sebab kita nak kena faham satu perkara adalah, okay, so kalaulah kita nak naikkan nilai rumah-rumah kita harus tengok dekat kawasan. So kalau kat Kedah, kat takat tu. Tapi kalau kita tengok dekat KL pun dia ada range yang lebih tinggi, bagus. Tapi point dia adalah demand nak pilih tak warna yang kita buat. Demand nak tak pilih color yang kita buat. Sebab itu adakah dia boleh menaikkan nilai tanah ataupun dia menaikkan nilai perceived value. Maksudnya dia ni boleh menaikkan nilai potensi orang suka. Orang suka untuk tengok warna rumah tu. Sebab itu pentingnya kita kena faham. Sebab itu dalam konteks ID, kalau pihak kami bantu adalah first kali kita nak tanya dulu. Rumah you untuk nak duduk ataupun untuk nak disewa ataupun untuk nak diinvest. Sebab dua-dua ni watak dia beza dan cara design dia pun berbeza. Sebab itu bila kita tengok, okay, kalau nak invest, macam mana warna yang semua orang suka apa ke, dia tak rasa yang macam, alah, I nak kena cat balik lah dinding rumah ini. Sebab apa? Sebab I tak suka warna ni. So rugi tak kalau lah Tuan Ibrahim dah spend duit cat ni rumah, lepas tu orang tak suka. So what if kalau orang yang suka masuk, senang untuk you nak dapat sewa tu terus. Sebab itu pentingnya kita faham perceived value tu. Nilai pandangan orang ramai tu. Yang tu. Okey, so apakah elemen-elemen penting lah untuk meningkatkan nilai hartanah sendiri? Okey, so first kali kenapa kita nak menaikkan nilai tanah adalah sebab kita nak invest rumah tu. Betul ke? Betul. Sebab itu kita nak kena jelas benda ni. Sebab kita nak invest rumah ni. So apakah maksud invest? So kita ada sewa kan, kita ada nak buat homestay, betul? Sebab ini yang nak kena jelas dulu. So apa watak ataupun elemen yang boleh menaikkan nilai kita nak sewa ataupun kita nak buat homestay. Okay, so kita nak tengok sewa dulu. Okay, so sewa. So kalaulah kita nak sewa, of course kita nak kena lihat dalam konteks rumah itu kena ada watak bersih. Cuba anda, kalau yang anda dengar ni, betul dulu. Bersih. Maksudnya apa? Kalau cat lah warna apa-apa pun, tapi dia kena bersih dulu. Pastikan cat benda yang warna betul, bersih. So dua adalah built-in cabinet. So built-in cabinet dia boleh menaikkan dia, sebab dia tak ada efek, tapi dia boleh menaikkan nilai perceived value. Sebab orang lebih suka rumah yang ada kabinet.
Kabinet. So kabinet. So cuma bila semua orang dah ada kabinet, orang akan tanya balik mana kabinet yang lebih cantik. Sebab itu pentingnya kabinet yang ada design. Sebab itu pentingnya design dalam ini, dan apakah warna-warna kabinet yang betul. So kalau anda lihat kabinet yang murah, maka nilai rumah itu pun susahlah untuk nak jadi mahal. Sebab itu kita dah tengok bersih, kita dah tengok kabinet, kita dah yang nombor 3, mana ruang yang penting. Kalau lah you nak invest, pastikan 3 ruang yang penting ni. Apa dia? Kitchen yang pertama. Kitchen kena ada. Sebab kalau tak ada kitchen, macam badan yang tak ada jantung. Badan yang tak ada jantung. Sebab dia akan rasa macam kurang lengkap rumah ni. Okay, so itu kitchen. So nombor 2 adalah living hall. Living hall. So yang ni lah sangat-sangat penting kalau nak invest. Okay, so yang nombor 3 tu adalah bilik master bedroom. Master bedroom. Sebab kalau lain kita boleh add on. Kita boleh add on benda tu. Okay? Alright. Rasanya kita dah di penghujung lah. Di penghujung sesi interview kita. Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Amin. Tapi sebelum tu kita nak minta Tuan Amin nak tanya sikit lah, Tuan Amin, ada promo ke sekarang ke macam mana untuk untuk penonton Mami interview ni? Alright, okay. So kalau untuk khas untuk follower Bina Pen ni, so kita ada offer kongsi Pak Chai punya sesi ni, sebab kita ada sangat-sangat banyak diskaun untuk proses design. Sebab tu kalau ada orang yang masih tak ada idea, tak tahu nak start daripada mana, dan pentingkan rancang, so anda kod apa dia? Promo code Bina Pen. Bina Pen, supaya kami tahu you all ni adalah follower Bina Pen, untuk kami bagikan sesi consultation percuma selama 1 jam tu, kita akan bagi free. Sebab nilai untuk satu sesi tu adalah 3,500, tapi kita bagi offer tu untuk free untuk 1 jam benda tu. Alright? Alright. So itulah dia. Terbaik ni. Kira siapa yang tak dengar tak gunakan peluang ni memang sangat-sangat rugilah. Dapat consultation sangat rugi. Masya-Allah. 3,500 kalau kita nak panggil datang semua untuk bagi consultation. Yes. Alright. Okay, so Tuan Amin, macam mana nak cari Tuan Amin? Macam mana diorang? So anda pun boleh terus follow ke page IG Mami AMYHOME Interior Design. Lepas tu kita, kalau page personal saya pun ada juga dalam FB Muhammad Amin Muhammad Yusof. So dalam IG pun saya ada Amin Yusof YUSSOFF. So insyaAllah kita boleh sambung untuk nak terus bagi awareness kepada orang-orang ramai nanti. Alright. Okay, Tuan Amin, kata-kata terakhir sebelum kita tamatkan sesi bual bincang. Alright. Yeah, so lastly saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Bina Pen yang sudi untuk ada satu passionate tentang nak bagi orang faham, untuk orang selamatkan rumah-rumah mereka dengan ilmu yang betul. So inilah yang paling penting, sebab pihak-pihak kami pun sangat passionate untuk nak bantu orang-orang ramai untuk rancang dahulu sebelum renovation. Ini doakan Bina Pen terus maju, terus langkah lebih-lebih jauh untuk takluk Malaysia, takluk Asia semua. Okay? InsyaAllah Tuan, kami pun doakan pihak Mami Home terus berjaya dan berkembang maju untuk membantu industri pembinaan ini sendiri. Yang mana ramai orang yang perlukan bantuan Tuan Amin untuk mencantikkan dan memberikan nilai kepada hartanah mereka sendiri, insyaAllah. Okey, sekian saja daripada kami pada hari ini. InsyaAllah kita bertemu. InsyaAllah kita akan jemput lagi Tuan Amin untuk sesi puasa yang akan Allah, Tuan Amin bersetuju untuk kita panggil lagi. Okey. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey tuan. Waalaikumsalam. Okey, settle. Terima kasih banyak. Itulah minta maaf di atas kesilapan ada masalah teknikal sikit. Biasa tu kita adjust. Okey tuan. Okey tuan, insya-Allah. Ada masa Baik. peluang untuk kita collaborate, insya-Allah kita contact tuan insya-Allah. Boleh. Alright. Baik, terbaik. Okey, assalamualaikum.